Suria Duo X. Kehangatannya makin terasa. Finale Suria Duo X Jumaat 9 Oktober 2020. Tim manakah yang akan menjadi juara? Dan siapakah pendengar Suria yang bertuah memenangi sebahagian daripada RM10,000? Nantikan juga persembahan artis undangan Dola, Datuk Hatan, Agam E, Madam Band dan Yoni Boy. Saksikan secara live persembahan finale Suria Duo X pada Jumaat 9 Oktober 2020 jam 9 malam di Facebook Suria FM dan YouTube Suria TV. #Suria Malaysia, #Suria Duo X. Hati sedih, hati pedih, mengenangkan keindahan bersamamu. Tidak ku sampai ke puncak sana. Daripada kecil lagi lah, pada umur 8 tahun dah masuk pertandingan nyanyian lah masa tu dekat Kedah. Jadi yang saya betul serius menceburi dalam bidang nyanyian ni, yang kata apa betul-betul serius masa saya masuk Kuala Aziz lah, pada tahun 1995. Bakat saya dicongkil oleh tak salah satu oleh Abang Rahmat Mega, yang mana pernah menyaksikan saya dalam satu pertandingan di Kedah. Jadi dia tengok, dia ambil nombor saya, dan kebetulan masa tu Kuala Aziz nak cari penyanyi, dia bagi nombor saya pada Kuala Aziz, dan masa tu Kuala Aziz call, katanya nak cari penyanyi. Masa tu saya datang ke Kuala Lumpur. Dari situ lah bermulanya saya kata betul-betul serius cuba di bidang. Ku damba tanpamu, hilanglah makna untuk menikmati roman cinta. Sebelum jadi artis, saya basking dari ibu kota. So lainlah feel-nya kan. Syamil tahun 2015 baru lagi, dan PF 2015, dan jadi stres juga sebab time tu bayangkan nak masuk pertandingan tu satu hal, tapi mungkin Syamil nampak reality show untuk Akademi Fantasia ini dia berseiring nyanyian dengan dia nak expose kita punya karakter. Senyumanmu satu hatiman. Saya sebenarnya memulakan kerjaya sebagai seorang anak muzik ni, anak seni, yang mana masa tu tak silap saya, so kita start dengan independent scene sampailah kemenangan Mek Angku Hussein pada 2009 AJL. So kalau total kira-kira lebih kurang 18-19 tahun, hampir ke 20 tahun lah dalam industri ni. Sarah start dengan pertandingan nyanyian macam saya cakap tadi. Pada tahun 1996, ekonomi Malaysia agak meleset kan. Pada masa tu Abah Sarah dia adalah seorang penggiat seni. Basically pada masa tu memang tak ada job. Jadi apa yang Abah buat, kita orang buka store roti canai tau dekat bawah rumah. Saya menerusi pertandingan Mentor Legend. Kak Ella adalah saya punya mentor. Di situlah permulaan career saya sebagai protege Kak Ella, dan selepas program Mentor Legend, saya bergerak secara independen dan jadilah Aina Abdul. Ara mula menampak dalam industri muzik ni pada tahun 2016. Ara mencipta nama daripada sebuah program reality TV. So daripada situ Ara start macam lagu first single Ara Ditawarkan Untukku memang diterima, dan Ara keluar ke bunga pun orang suka, dan sampailah sekarang Ara dah 4 tahun dalam industri. Banyak benda yang Ara belajar sebenarnya, sebab kita banyak terima benda negatif, benda positif daripada orang ramai. Selepas keluar memang sangat-sangat suram, and Aina a bit memang struggle-nya after keluar daripada program tu, sebab Aina sebab Aina bukan pemenang time tu. Aina nombor 2, dan Aina tak ada atap dalam karier Aina. Siapa yang guide Aina, dan family Aina pula bukan family music. Aina seorang saja yang bidang muzik, lain semua bidang pendidikan, cikgu, pencara. Jadi Aina bergerak solo, walaupun kesusahan tu lebih
dekat diri Aina sendiri, tapi bila kita dapat pecahkan barrier tu, nampak lebih mudah dan lebih rasa lega sebab kita ada rasa freedom untuk keluarkan karya. Masa saya basuh pinggan tu, saya cakap, aku kena tolong family aku. Masuk pertandingan nyanyian, Sarah kena menang. At least nombor 3 yang ada prize. So, I can help my family. Kalau ikutkan pertandingan dulu-dulu, yelah kalau ikutkan banyak jenis pertandingan macam sekarang. Mungkin masa zaman saya pertandingan daripada program-program radio masa tu sebenarnya. Jadi bukan macam Aina, kita tahu pada program TV kan. Jadi macam Aina exposure dia mungkin lagi lebih besar daripada satu program TV. Macam kami, kita duduk di kawasan jauh daripada Kuala Lumpur. Jadi masuk pertandingan radio, pertandingan karaoke. Jadi dia sebenarnya nak kata struggle tak ada, dia sebenarnya enjoy masa tu sebab kita minat menyanyi. Masa zaman gigs, saya rasa tu satu zaman yang kita nak cakap hilang pedoman pun tidak juga. Masih waras. Dia nakal. Dia nakal Nakal lah sebab yelah masa tu pun umur 20-an kan. Yalah. Suria 2X ni bagi saya sebenarnya mungkin orang nampak macam satu pertandingan yang mungkin orang kata macam biasa-biasa je sebab macam satu pertandingan yang just macam ni. Tapi sebenarnya kita tak tahu sebenarnya pergi dia macam mana sebab kita tak tahu siapa yang akan tengok kita, siapa akan nilai kita sebab orang kata apa, dalam bidang seni ni kita rezeki tu selama saya menyanyi lah kan, maaf kalau saya salah sebab rezeki tu kita tak tahu daripada mana datangnya. Mungkin orang kata program ni kita macam biasa sebab kita tahu pada program ni mungkin pakat dia dikesan, kita dapat tengok ini penjualan yang bakat dia ada dekat sini. Ini adalah peluang yang terbaik tu dia. Jadi saya rasa tak ada rugi untuk nak mintai apa-apa program yang ada. Sama ada memilih besar atau kecil, sebenarnya yang pentingnya kita semangat. Ini adalah satu peluang yang mana apabila setiap individu tu salah seorang tu berfikir macam apa kita fikir dulu. Kan? Betul. Kita nyanyi kan contoh kan. Nak try ataupun nak cuba ubah nasib daripada bekerja sebagai pekerja bertukar untuk jadi penyanyi yang baik. Satu inisiatif yang terbaik untuk Suria mengenengahkan satu medium yang terbaik untuk semua warga-warga Malaysia di luar sana yang ingin mencuba memberi satu apa kita panggil ni highlight pada diri mereka sebab tak banyak sekarang ni, mungkin selepas COVID-19 kan tak banyak satu program-program nyanyian ni yang boleh kita cuba orang-orang di luar sana. Gunakan peluang ini lagi-lagi kepada anak muda yang teringin sangat nak jadi penyanyi. We never know siapa yang melihat. Mungkin tim ini yang melihat sekarang ini nampak macam program dari radio, tapi kita tak tahu orang kat luar sana yang melihat, orang yang lebih besar melihat. Rezeki tu kita tak nampak, Allah saja yang menentukan. So jangan patah semangat sebelum cuba. Sebab platform ni bukan selalu ada kan. Dan platform akan sentiasa bertukar mengikut generasi. Jadi sebenarnya untuk generasi yang zaman sekarang ni, kalau tak join platform Suria 2X ni sebenarnya korang rugi atau tertinggal lah. So cepat sikit. Okay. Alright, untuk Arab pula, bagi Arab Suria 2X ni dia banyak dia bagus sebab dia membantu macam penyanyi yang macam baru nak belajar tapi dia takut untuk ke stage yang seterusnya. So kita bagi peluang dia untuk bagi satu-satu cara macam okay, ni ke next stage, next level. So next level lagi. So benda tu macam kita dapat tahu sebenarnya banyak lagi orang-orang yang berbakat kat luar sana yang teringin nak jadi penyanyi, nak jadi nak menceburi bidang muzik ni. And rasa sebenarnya banyak Ara tengok juga Suria 2X punya hashtag. Banyak gila orang yang boleh menyanyi and banyak gila orang yang berbakat. Tapi itulah sebab kita pun nak cari beberapa orang je. So macam kita akan cari yang terbaik lah, insyaAllah lah. Saya tak cantik lah, badan saya Gempal lah. Yelah dulu saya ada kurus lah, macam-macam Macam-macam Tapi cantik. Lepas kita dah jadi penyanyi tu, kita belajar pakai baju. Sebab dekat dalam industri ni nanti akan ada makeup artist, dia akan ada stylist.
jangan fokus pada Perception yang sebegitu perception diri kita sendiri towards diri kita. Sebenarnya kalau kita ada bakat, itu adalah benda yang lebih besar daripada semuanya, daripada segalanya. Untuk menjadi bintang ni bukannya kita kena ada suara yang sedap je. First kita kena ada karakter kita yang tersendiri. And then kita jangan tiru orang lain. Try to be yourself. Try to be korang punya jangan mindset korang macam wah aku kena jadi orang dia untuk popular. Bukan macam tu. Dia sebenarnya korang jadi diri sendiri pun sebenarnya dah buat orang lagi suka korang. Jangan patah semangat kerana jadikan low self esteem itu sifat-sifat negatif yang cakap kat diri kita yang kita tak boleh buat tu, make them into your biggest enemy untuk korang fight. And dari situlah lahirnya hasil-hasil kreatif yang korang mungkin tak nampak sekarang, but you will see it kalau korang cuba take that negative side, make it into a positive side. Lahirkan anak seni itu kerana benda tu sangat mahal dan kita tak boleh jumpa kat mana-mana. Anda di luar sana, cubalah. Kita tak tahu rezeki masing-masing macam mana. Kita ada aim, macam akak ada aim, nak menolong family time tu kan. InsyaAllah rezeki anda, mungkin anda tak menang, tapi mungkin bakat anda dilihat. Di samping anda mencuba untuk menyanyi, tiba-tiba, anda layak untuk memenangi sebahagian daripada RM10,000. Jangan terkejut. Dan yang paling penting sebenarnya kesungguhan dan kerajinan maksimum dengan apa yang kita buat. Maksimum. Sebabnya kita tak boleh predict kita punya future. Betul. Tapi dengan berkat usaha, mungkin apa yang kita kejar tu InsyaAllah dapat. Bagi saya yang yalah, kalau dia betul-betul maknanya mendalami kehidupan, maknanya memahami erti sebuah kehidupan, bukan saja daripada bidang nyanyian, daripada semua aspek kehidupan maknanya. Sebenarnya kita harus punyai keyakinan diri. Kadang-kadang ada certain budak baru yang macam baru kena sikit dah melenting. Sebenarnya bukan macam tu. Sebenarnya benda-benda negatif tu yang korang kena build balik diri korang untuk jadi yang terbaik untuk masa akan datang. Okey, pilihan sudah pun dipilih. Semakin jauh, semakin aku rasakan. Kami telah pun memilih peserta yang akan berduet dengan kami. Ya. Yes. Aku juga telah jatuh cinta insan seperti. So, kita orang dah pilih dah. Mengubah sejuta rasa apa surprise yang kita akan bagi kita. Alright, so nantikan. Jangan lupa Konsert finale Suria Duo X.